Raja mengambil wazirnya. Wazir ni makna menteri. Mengambil wazirnya itu daripada orang-orang kepercayaan pada agamanya. Ini yang terlebih baik. Ini saranan daripada agama kepada mana-mana pemerintah dalam dunia ni yang Islam, supaya mengambil menteri-menteri yang membantu pentadbiran itu dari kalangan orang-orang yang ada kepercayaan pada agama. Maksud di sini jangan cari orang yang tak faham agama jadi kita punya pembantu kita. Sebab apa? Susahlah kita nak berurusan. Contohnya walaupun pemimpin faham agama, tapi yang bawah-bawah ni penolong-penolong dia tak faham, jadi susahlah nak menjalankan amal makruf nahi munkar. Nampak tak? Benar pada lidahnya. Cari orang yang tidak bohong. Jadi kita punya menteri-menteri. Jangan cari orang yang bohong-bohong jadi menteri-menteri kita. Kemudian adil pada agamanya, makna buat yang disuruh oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kemudian apa lagi? Kepercayaan perangainya, makna akhlak dia baik. Itu sifat-sifat orang-orang yang Islam anjurkan menjadi orang-orang yang mentadbir ataupun duduk bersama pemerintah. Lagi apa lagi? Mempunyai tilik pada pekerjaan rakyat, makna orang yang mengambil berat. Maknanya memandang serius urusan rakyat jelata dia, bukan jenis orang yang ambil sikap endah tak endah. Makna orang yang mengambil berat, mengambil tilik itu mana ambil berat. Pekerjaan rakyat. Lagi mempunyai insaf dan syaqafah, yakni ada sifat belas kasihan. Mana sama ada raja, menteri-menteri dia kena ada sifat belas kasihan. Makna jangan ada sifat pentingkan diri sendiri. Kalau tak, nanti kita akan pentingkan urusan kita, kepentingan harta benda anak bini kita, makan minum anak bini kita, orang yang memerintah. Tapi orang yang bawah-bawah, rakyat jelata, orang pakai miskin, orang kampung, makna tak terbela nasib rezeki dia. Sebab apa? Tak ada sifat belas kasihan. Tengok Nabi SAW, dia sanggup berlapar asalkan sahabat dia kenyang. Nampak tak tu? Begitulah juga Khulafa Ar-Rashidin. Sahabat-sahabat dia 4 tu, waktu dia menjadi pemerintah, dia tak senang, dia tak nak kenyang selagi dia tak pastikan orang bawah-bawah dia kenyang. Itu sifat adil yang menyebabkan orang bawah tu tadi tu, rakyat-rakyat tadi jadi terjamin. Maka rakyat akan jadi sayang dengan dia, kasih dengan dia, sebab sifat ambil berat. Orang lagi sayang pada dia. Sebab orang tahu ini jenis pemerintah yang memang memahami nasib fakir miskin. Dia akan tolong, dia akan perjuangkan. Dia tak pilih bulu siapa. Itu sifat dan akhlak yang Allah Ta'ala anjurkan kepada mana-mana orang yang memerintah. Dia mesti kena diri dia, dan dia kena cari orang-orang yang amanah dalam agama menjadi pembantu-pembantu dia. Barulah dia akan menjurus kepada pentadbiran yang Allah redha dunia akhirat. Kalau tak, nanti dia jadi tidak adil. Kadang-kadang bukan dengan sebab dia, tapi dengan sebab orang-orang yang pembantu dia tadi. Itu sebabnya sayugia tadi dia cakap. Sayugia ni makna sepatut-patutnya bagi pemerintah cari menteri-menteri untuk membantu dia tu orang yang faham agama, yang takwa, yang akhlaknya baik, yang perkataannya benar. Itu yang ada sikap belas kasihan terhadap orang fakir miskin. Maka jauhkan orang yang lemah mentadbir akan umat, dan sejahat-jahat ditaruh akan wazir ialah orang yang laim. Apa maksud orang yang laim? Makna sejahat-jahat pemerintah yang diambil adalah orang yang laim, yakni yang tiada pemalu. Dia tak ada sifat malu. Dia pemerintah tapi dia tak ada sifat malu. Maknanya jangan ambil orang yang jenis macam tu jadi pemerintah. Kerana apa? Malu tu sebahagian daripada iman. Dan yang kurang bangsanya, dan yang kurang bicaranya, makna budi pekertinya tak baik. Kerana apa? Adalah pekerjaan raja-raja dan perintahnya raja sekaliannya kembali kepada wazir, dan ikut-ikutan raja itu pada tangan wazir. Jadi raja tadi, buruk baik raja duduk pada orang yang bawah-bawah dia tu, pembantu dia. Mana kalau pembantu-pembantu dia ni orang baik-baik, orang elok-elok, dengan sendiri dia jadi raja yang baik. Tapi kalau raja tu tadi saja baik, tapi yang bawah-bawah dia ni tidak ada agama, tidak berakhlak,
Maknanya melanggar perintah Allah, tidak ada sifat belas kasihan. Maknanya dengan sendiri dia pun jadi susah lah, dia pun jadi teruk lah juga. Sebab pembantu-pembantu dia tadi di kalangan orang-orang jahat maksudnya. Dengan sendiri akan memburukkan diri raja tadi. Sebab tu menjadi tanggungjawab raja melantik orang-orang yang pendek katanya yang baik agamanya. Ringkasnya lah, bila baik agama, yang lain-lain tu jadi baik lah. Sebab dalam agama tak suruh bohong, tak suruh menipu, tak suruh menindas. Agama suruh sikap belah kasihan. Agama tak suruh sifat belah, maknanya berat sebelah dan macam-macam. Pendek katanya, raja wajib mencari orang yang bertakwa juga sebagai menteri-menteri dia, pembantu-pembantu. Habis. Dan diumpamakan sultan seperti kampung, dan wazir itu seperti pintunya. Raja itu ibarat macam kampung, menteri-menteri itu ibarat macam pintu nak masuk kampung. Maka barang siapa yang datang kepada kampung, maka berkendak daripada ia datang memukul, makna mengetuk ia akan pintunya. Jadi bila nak masuk kampung kena lalu pintu dulu, kena jumpa wazir-wazir dulu. Dan barang siapa datang akan dia daripada bukan pintunya, terkejut, tiada dapat masuk. Dan adalah tempat jatuh wazir daripada tempat kerajaan raja-raja seumpama cermin bagi muka, seperti tiada melihat padanya, tiada dilihat akan keelokan mukanya dan jahatnya dan kecelaannya. Jadi makna menteri itulah lambang yang nak menunjukkan, yang nak menggambarkan siapa dia punya pemerintah. Jadi orang bawah-bawah tu, orang bawah-bawah itulah yang mencerminkan pemerintah di sapu. Itu ibarat. Demikian lagi sultan, tiada sempurna pekerjaannya melainkan baik akal wazirnya. Jadi sultan tadi takkan sempurna dia punya pentadbiran dia kecuali akal, makna menteri-menteri yang ada di bawah dia tu baik dan sihat fahamnya. Makna kena cari orang yang fahaman dia elok, jangan jauhi orang yang memiliki fahaman-fahaman yang sesat jadi menteri. Sebab seseorang akan bertindak mengikut akidah. Kalau akidah dia sesat, dia akan menguruskan sesuatu pekerjaan dengan kesesatan dia. Sebab contoh bagi orang yang memiliki akidah yang salah, dia akan bertindak mengikut akidah dia. Contoh macam Syiah contohnya, dia membenarkan bohong, dia membenarkan berdusta untuk nak menyelamatkan diri. Jadi kalau ada orang yang jadi macam ni, dia akan bertindak macam tu lah. Sebab pegangan dia macam tu, kepercayaan dia macam tu. Ini yang dia boleh berlapang dada dengan benda-benda mungkar. Contohnya orang yang menjadi menteri tadi, dia berkefahaman apa? Iktikad dia seperti orang Islam liberal. Islam liberal. Contohnya dia Islam tapi bukan seperti mana Islam yang tulen yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Islam liberal, mana Islam yang diubah-ubah mengikut nafsu. Jadi kalau orang yang jadi menteri tadi memiliki kefahaman Islam liberal, maka tindakan dia pun begitu. Maksudnya kalau ada orang-orang nak buat benda-benda maksiat, dia akan berlapang dada, tak ada masalah. Sebab tidak menyalahi dia punya akidah. Nampak tak? Kenapa akidah tu penting? Apatah lagi kalau orang kafir, lagilah dia tak ada masalah dalam benda-benda yang melanggar syariat. Sebab di sisi dia memang tak ada apa-apa benda tu. Tiada sempurna pekerjaan yang melainkan baik akal wazir dan sihat fahamnya dan bersih hatinya. Akan cari orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya memiliki sifat-sifat mahmudah, yang suci hatinya daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat ini dicela oleh Allah. Dan sayugianya bagi raja-raja dan orang-orang besar yang lain daripada keduanya mengetahui akan kejahatan zalim dan kecelakaannya zalim, supaya terkejut takut daripada mendatangkan dia, seperti mana firman Allah Ta'ala, ala la'natullahi ala zalimin. Maksudnya sayugia bagi raja-raja, pemerintah-pemerintah, menteri-menteri, orang yang berkuasa, dia kena tahu ancaman daripada Allah terhadap kejahatan sekiranya dia buat. Dia kena ambil tahu benda tu. Dia kena tahu. Dia sebagai raja, dia kena tahu ancaman daripada Allah. Mana contoh ancaman daripada Allah? Ala la'natullahi ala zalimin. Allah Ta'ala kata, ingatlah. Ala, jaga-jaga. Tu amaran daripada Allah. Allah Ta'ala kata, ala, jaga-jaga, ingat-ingatlah. Laknat Allah Ta'ala tu ditimpakan ke atas orang yang zalim. Tak kira siapa-siapa pun
yang berkelakuan zalim, Allah Ta'ala akan menimpakan laknat atas diri dia. Lagi pula tersebut dalam ayat Quran yang lain, yang maksudnya barang siapa yang menggunakan hukum selain daripada hukum yang disuruh oleh Allah, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Itu firman Allah, itu tak boleh nak nafikan. Itu keterangan daripada Allah. Siapa yang menghukum tetapi tidak menggunakan hukum yang datang daripada Allah, Allah Ta'ala kata mereka adalah orang yang zalim. Bukan siapa-siapa yang cakap tu firman Allah. Maka kalau kita tak nak masuk dalam kelompok orang yang zalim, maka hendaklah kita menghukum mengikut hukum yang disuruh oleh Allah. Barulah kita selamat daripada zalim. Selagi kita tak nak menghukum mengikut hukuman yang diperintah oleh Allah, kita duduk dalam kata orang yang zalim. Lepas tu pula Allah Ta'ala kata orang yang menghukum dengan zalim dilaknat oleh Allah, duduk dalam laknat Allah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Surah Hud ayat 18. Habis. Wallahu a'lam. Dan satu lagi lah ayat last. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Dan jangan kamu sangka, Allah Ta'ala kata, jangan kamu sangka, jangan kamu ingat Allah Ta'ala itu lalai, makna lupa daripada barang yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Itu Allah Ta'ala warning. Maknanya jangan kau sangka apa-apa kezaliman yang kau buat tu akan dilupakan oleh Allah. Dah, Allah Ta'ala akan congkil satu persatu. Walaupun selamat di dunia, di hari kiamat besok tak selamat, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Kecuali dia bertaubat dan kembali kepada Allah, barulah selamat. Wallahu a'lam. Satu kitab lagi last. Kau boleh tu? Nak main bola sedang molek 351. Muka surat apa? Penawar bagi hati. Zim, muka surat apa Zim? Mat. Boleh. 1 Sekejap. Ambil gambar sikit. Aku nak tidur lah. Keluar gambar dalam TV. Aku nak tidur. Keluar gambar dalam TV. Alhamdulillah. Ni dah sahabat-sahabat yang sanggup datang. Alhamdulillah. Maksud 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumi fid darin amin. Bagi mana tu? Atas kali. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, La tattakhidhu dhi'ata wa targhabu fid dunya.